Okey, sekarang kita bincang pasal binaan fraza nama. Jadi binaan fraza nama ini sebagaimana yang sudah disebut, kita ada dua. Binaan inti campur penerang dan juga inti campur inti. Kemudian inti campur penerang itu pula ada dua, inti campur penerang kata nama dan juga inti campur penerang kata bukan kata nama. Inti campur penerang bukan kata nama. Jadi sekarang ni kita hanya bincang berkaitan dengan inti campur penerang kata nama saja. Jadi inti tu mesti kata nama deh. Inti tu mesti kata nama sebab kata nama itu ialah unsur inti yang membentuk fraza nama. Jadi setiap fraza nama mesti ada kata nama yang bertindak sebagai inti. Jadi untuk inti campur penerang nama ni, dalam mana-mana buku pun saya rasa menyenaraikan 13 pecahan, 13 jenis. Ada 13 jenis inti campur penerang nama. Jadi yang pertama ialah inti campur penerang nama keturunan. Contoh, yang kedua ialah inti campur penerang nama jenis. Contoh, yang ketiga ialah inti campur penerang nama penyambut. Contoh, sebagaimana yang tertera itu contoh. Kemudian awak boleh rujuk buku yang lain. Okey, yang keempat, inti campur penerang nama kegunaan. Gunanya apa? Kalau minyak, masak dapur, apa minyak, masak, minyak pelincir. Kegunaan minyak masak, minyak pelincir untuk melincir, minyak masak untuk memasak kan. Kemudian yang kelima, inti campur penerang nama kelamin. Pelajar lelaki, kelamin lah lelaki, perempuan apa tu. Kemudian yang keenam, inti campur penerang nama tempat. Tempat. Contoh, yang ketujuh, inti campur penerang nama arah. Contoh, yang ke-8, inti campur penerang nama anggota badan. Jadi nama tu apa kait dengan anggota badan awak. Kalau tali itu ialah intinya tali pinggang anggota badan awak. Jadi kalau tali pinggang, tali leher, beg tangan, itu ialah inti campur penerang nama anggota badan. Kemudian yang ke-9, inti campur penerang nama milik. Yang ke-10, inti campur penerang nama khas. 11, inti campur penerang kata nama panggilan. Kemudian 12, inti campur penerang kata nama tenaga penggerak. Tenaga penggerak, apa yang menggerakkan? Apa yang menggerakkan? Kalau dapur, gas yang menggerakkan dia. Kalau kincir air contoh air ke angin ke. Kemudian yang ke-13, inti campur penerang nama hal atau perkara. Contoh, okey, itu antaranya. Itu ialah binaan inti campur penerang nama. Maknanya inti tu ialah unsur kata nama, kemudian penerang yang belakang tu nak kata nama juga, tapi kata nama macam-macam lah. Kalau yang pertama saya sebut tadi ialah inti campur penerang nama keturunan. Jadi keturunan Melayu ke Cina ke India itu keturunan. Itu juga nama kata nama sebenarnya. Itu kata nama sebab tu masuk dalam inti campur penerang kata nama. Inti dia ialah orang. Inti dia ialah orang. Kemudian menerangkan orang tu siapa, keturunan apa, maknanya buatlah orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban. Kemudian kalau kelamin tadi, yang penerang kata nama kelamin. Kalau anak tu memanglah kata nama. Kemudian nak terangkan lagi anak tu kelaminnya apa. Kemudian awak pun pula anak lelaki. Lelaki tu ialah kata nama, penerang kata nama kelamin. Kemudian kalaulah anggota badan saya sebut tadi kan. Anggota badan saya sebut tu, kalau awak nak sebut tadi kan tali tu, tali. Kalau tali tu nak sebut tali tu tali apa sebenarnya? Kait dengan badan awak lah, tali pinggir ke, tali leher ke. Itu ialah antara contoh inti campur penerang kata nama. Kemudian seterusnya kita akan bincang pasal inti campur penerang bukan kata nama. Inti campur penerang bukan kata nama ni dia merujuk kepada yang di hadapan dia tu ialah unsur inti.
kata nama unsur inti yang menjadi unsur inti, kemudian diikuti oleh penerang. Tapi penerang itu bukan kata nama. Penerang itu terdiri daripada kata lain. Sepertinya kata kerja, kata adjektif, kata sendi nama, kata bilangan, kata penentu. Itu merujuk kepada inti campur penerang, bukan kata nama.